Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid tingkatan 4. Hari ini kita belajar dengan Cikgu Nora dalam kelas perniagaan tingkatan 4. Masih lagi dalam bab 1, kita nak ulang kaji balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. Bab 1 tentang tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Dalam bab ni, inilah subtopik yang kita akan belajar sebenarnya kita akan belajar tentang tujuan perniagaan, bentuk pemilikan perniagaan, bentuk-bentuk perniagaan lain, skala perniagaan, perkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan dan juga perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Baik, saya nak ulang kaji balik apa yang kita belajar minggu lepas. Minggu lepas kita ada belajar tentang definisi perniagaan. Ini sangat penting sebab dalam peperiksaan pun selalunya dia akan tanya apa maksud perniagaan, sama ada dalam kertas 1 ataupun kertas 2. Okey, definisi perniagaan ni, perniagaan ialah aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan. Ini yang awak kena ingat dulu. Aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan. Ada aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan, itu ialah definisi yang pertama, ayat pertama yang awak kena ingat untuk perniagaan. Kemudian dia melibatkan antara penjual dengan pembeli, ada orang yang menjual dan ada orang yang membeli, dan perniagaan ini adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, 3 perkara ini awak kena hafal, awak kena ingat sebagai definisi perniagaan. Baik, ini juga soalan yang popular dalam peperiksaan dan awak kena tahu apa tujuan perniagaan ini diadakan. Macam mana boleh wujudnya ada orang tiba-tiba nak berniaga, okey? Yang pertama ialah tujuan kita buka perniagaan ni biasanya adalah untuk menawarkan. Tujuan kita buka perniagaan ni biasanya adalah untuk pertama sekali nak menawarkan barang atau perkhidmatan. Kita nak tawarkan pada pengguna apa barang yang kita ada dan perkhidmatan yang kita boleh sediakan. Yang kedua adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Ini juga jawapan yang selalu sangat popular dalam peperiksaan. Dia akan tanya apa tujuan perniagaan, dia akan bagi jawapan ni. Baik, yang ketiga ialah membolehkan penjual memperoleh keuntungan. Biasanya orang berniaga ni mestilah nak untung. Yang keempat ialah tujuan perniagaan ni, OBU, ialah memaksimumkan keuntungan dan tujuan OBBU ialah memberi kebajikan kepada ahli dan masyarakat. Okey, yang ini awak belum belajar lagi. Sekejap lagi saya akan terangkan apa itu OBU, apa itu OBBU. Okey, tanggungjawab. Ini juga antara perkara yang penting sebagai orang yang berniaga dan buka perniagaan. Okey, tanggungjawab setiap perniagaan dalam pasaran, apa yang dia kena buat ialah biasanya perniagaan itu dia mesti menghasilkan barang dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat dan dia juga bertanggungjawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Macam mana? Dengan cara dia buka perniagaan tu tadi, nanti akan ada ramai masyarakat yang akan mula memohon pekerjaan secara tidak langsung. Bila dia buka perniagaan tu dia dah membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat untuk bekerja. Dekat situ dapat meningkatkan taraf hidup sebab masyarakat dapat pendapatan. Seterusnya dapat menjalankan tanggungjawab sosial seperti melindungi alam sekitar dan meningkatkan infrastruktur setempat. Macam perniagaan ni walaupun dia berniaga dan bermotifkan, ada perniagaan yang bermotifkan untung, dia tak boleh mesti nak untung saja sampai mengabaikan kesihatan, mengabaikan keselamatan masyarakat. Jadi kalau dia buka perniagaan tu, dia mesti fikirkan juga bagaimana untuk melindungi alam sekitar. Macam kalau dia buka kilang, dia tak boleh dekat dengan kawasan perumahan. Kesian masyarakat yang duduk, masyarakat setempat yang duduk dekat-dekat situ kan. Dan meningkatkan juga infrastruktur setempat. Maksudnya dia cuba bantu untuk bila dia buka perniagaan tu dia dapat untung, dia kena bantu dengan keuntungan yang dia dapat tu dia kena bantu untuk meningkatkan infrastruktur, kemudahan masyarakat setempat. Maksudnya dia binakan pondok bas ke, dia binakan taman permainan ke, dia bantu masyarakat. Itu antara tanggungjawab dia dalam sesebuah perniagaan. Kita imbas kembali ada 6 komponen utama perniagaan. Kalau dalam peperiksaan, kadang-kadang dia tak bagi perkataan komponen. Dia bagi perkataan elemen, kadang-kadang dia bagi perkataan komponen perkara utama ke. Jadi jangan takut, dia masih lagi perkara yang sama. Konsep asas ni bermaksud ialah perkara utama dan perkara asas yang membolehkan wujudnya proses urus niaga perniagaan. Bermaksud bila ada keenam komponen ini, barulah
boleh berlakunya satu-satu urus niaga perniagaan itu. Apa dia komponennya? Kita imbas balik apa yang kita belajar minggu lepas, iaitu yang pertama, barang dan perkhidmatan. Mesti ada barang ataupun perkhidmatan yang kita nak tawarkan, barulah boleh wujudnya perniagaan. Kemudian apa yang kita nak tawarkan itu mestilah memenuhi ataupun memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Mesti ada dua-dua perkataan ini, memuaskan keperluan dan kehendak. Dia tak boleh kalau awak dalam periksa awak tulis memuaskan keperluan pengguna, tak boleh. Dia mesti ada kedua-duanya sebab ini istilah. Yang ketiga ialah pertukaran nilai. Yang keempat mesti ada keuntungan perniagaan. Yang kelima mesti ada penjual dan pembeli. Dan yang keenam mesti ada kontrak dalam perniagaan. Okey, kita pergi satu persatu. 6 komponen utama perniagaan iaitu barang dan perkhidmatan ni. Okey, ini saya buatkan peta untuk awak supaya peta-peta ni memudahkan awak nanti lukis dalam buku. Okey. 6 komponen utama perniagaan, barang dan perkhidmatan. Apa itu barang yang mesti awak tahu? Iaitu barang ialah benda yang ada bentuk fizikal, boleh dilihat, boleh disentuh. Ini perkara yang penting awak mesti ingat. Perkhidmatan pula ialah aktiviti yang memberi faedah kepada pengguna dan dia tidak ada bentuk fizikal. Dan dia boleh diberi secara langsung daripada pengeluar terus kepada pengguna. Kalau kita ingat balik minggu lepas saya ada bagi contoh, contohnya pendidikan. Guru awak, dia mengajar awak, itu ialah perkhidmatan. Contoh lain, awak pergi gunting rambut. Rambut panjang pergi gunting rambut kan. Jadi, perkhidmatan yang diberi oleh tukang gunting tu tadi, awak telah mendapat satu perkhidmatan daripada dia. Satu aktiviti yang memberi faedah kepada pengguna. Kalau macam awak sakit gigi, contohnya awak pergi jumpa doktor. Kemudian, nak mendapatkan khidmat nasihat peguam. Itu juga antara contoh-contoh perkhidmatan. Okay? Yang kedua ialah memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Apa yang kita nak tawarkan mesti memuaskan keperluan dan mesti memenuhi kehendak pengguna. Contohnya, macam keperluan ni, apa dia? Perlu perkara yang perlu ada untuk terus hidup. Itu awak kena ingat. Apa maksud keperluan? Keperluan ialah perkara yang ada untuk terus hidup dan dia biasanya terhad, mudah dipuaskan dan biasanya sama untuk semua individu. Okey. Maksudnya kalau keperluan ni apa yang kita perlu sahaja. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal itu memang sangat perlu. Itu keperluan asas. Kita ada juga keperluan lain. Contohnya pengangkutan. Kita nak pergi sekolah, kita perlu pengangkutan. Okey. Itu ialah keperluan juga tapi itu keperluan lain. Okey, kalau keperluan asas, makanan, pakaian, tempat tinggal. Semua orang perlu benda yang sama. Perlu makan, perlu pakaian, perlu tempat tinggal. Sebab tu dia kata keperluan ni sama untuk semua individu dan dia sangat perlu untuk terus hidup. Kalau tak ada, mungkin kita tak boleh meneruskan kehidupan. Dia biasanya terhad. Terhad ni maksudnya apa? Dah dapat, dah okey dah. Dah cukup. Dan mudah dipuaskan. Okey. Berbeza dengan kehendak. Kehendak ialah keinginan kita untuk hidup lebih selesa, tidak terhad, sukar untuk dipuaskan dan berbeza setiap orang. Keinginan ni untuk hidup lebih selesa. Maksudnya kita dah hidup, dah cukup dah keperluan kita, tapi kita nak yang lebih selesa. Kalau ada lebih baik. Dan biasanya tidak terhad. Maksudnya kita dah dapat, kita nak lagi, kita nak lagi. Contohnya, macam awak kata, saya perlu handphone untuk komunikasi. Betul. Handphone tu, kalau dulu handphone ni bukanlah satu keperluan, tapi sekarang handphone mungkin satu keperluan untuk pelajar. Perlu. Tapi bila awak cakap handphone saya nak mesti jenama iPhone apa, contohnya awak mesti nak jenama iPhone. Sebenarnya dia masih, kalau handphone tu masih lagi satu keperluan. Tapi bila awak kata nak handphone jenama ni, nak harga segini, yang ada macam ni, itu dah jadi kehendak sebenarnya. Dan kehendak ini biasanya tidak terhad. Maksudnya bila awak dah dapat, katalah awak dah dapat handphone yang awak nak tu, nanti satu masa bila keluar lagi jenama yang baru, awak akan minta lagi jenama yang lagi latest. Itu ialah jadi kehendak. Sebab dia, kehendak ni salah satu sifat dia ialah lagi dia sukar dipuaskan. Dah dapat, nak lagi, nak lagi. Dan berbeza setiap orang. Dan mungkin cita rasa awak berbeza. Orang ni dia suka iPhone, yang ni dia suka Samsung dan sebagainya. Okey, dia suka Android dan sebagainya. Jadi itu ialah menjadikan dia berbeza setiap orang. Dan kalau macam contoh lain lah, kalau macam awak perlukan pakaian pun contohnya, mungkin ada orang dia suka pakaian cukup menutup aurat dah okey. Tapi ada orang dia nak pakaian tu mesti yang berjenama. Kemudian dia mesti ada warna begini. Itu dah jadi kehendak. Baik,
Seterusnya pertukaran nilai. Apa itu pertukaran nilai? Pertukaran nilai ialah apabila pembeli memberikan sesuatu yang bernilai atau wang kepada penjual sebagai balasan. Itu kita panggil dia pertukaran nilai. Ada duit baru boleh berlaku urus niaga. Kemudian keuntungan perniagaan. Bila berniaga, kita biasanya nak untung. Okay? Keuntungan tu apa? Keuntungan ialah hasil jualan setelah ditolak semua kos. Dan rumus ini sangat penting. Awak kena hafal. Rumus keuntungan. Iaitu jumlah jualan tolak dengan jumlah kos. Kenapa keuntungan penting? Keuntungan sangat penting sebagai petunjuk sama ada kita mampu meneruskan perniagaan dan perniagaan kita mampu bersaing di pasaran atau tidak. Dan dia sebagai lambang, sebagai lambang imej perniagaan. Okey, maksudnya kalau perniagaan tu dia selalu untung, selalu untung. Jadi kita kata macam, boleh teruskan ni perniagaan kita kan? Berbanding dengan orang yang dia berniaga dan asyik rugi, itu dah menunjukkan bahawa dia macam perniagaan dia macam tak patut diteruskan. Yang kelima, penjual dan pembeli. Setiap perniagaan mesti ada penjual dan mesti ada pembeli. Kalau tak, macam mana nak berlaku urus niaga kan? Siapa itu penjual? Penjual ialah individu yang menawarkan barang dan perkhidmatan, manakala pembeli pula ialah individu yang memerlukan barang dan perkhidmatan itu. Okey, penjual ni orang yang offer, yang tawarkan, dia yang sediakan barang atau perkhidmatan yang dia ada nak jual kepada pembeli. Manakala pembeli pula ialah individu, orang yang sangat memerlukan barang tu, dia datang untuk beli barang atau perkhidmatan tersebut. Manakala kontrak perniagaan pula, iaitu elemen yang keenam, ialah perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Maksudnya bila kita buat perniagaan tu, kita beli barang dan mesti ada syarat-syarat yang ditetapkan dan itulah yang dipanggil sebagai kontrak perniagaan. Okey, cukup untuk sebagai pengenalan konsep asas perniagaan. Nanti kita akan sambung lagi.